Rentasan berita edisi 1352 bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama yang bakal kami paparkan untuk anda malam ini. Kerajaan Perpaduan jangan kompromi isu 3R. Bodoh biar boleh diajar, cerdik biar boleh ditumbang. Barat tak akan sambut rundingan Malaysia China dengan tangan terbuka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemimpin keadilan menggesa Kerajaan Perpaduan agar tidak bertolak ansur dengan mana-mana pihak yang cuba menghangatkan sentimen kaum, agama dan raja yang dikenali sebagai 3R di negara ini. Pengarah Modal Insan Keadilan Syed Ibrahim Syed Noh berkata kegagalan kerajaan menangkis atau memerangi provokasi mainan sentimen 3R oleh Perikatan Nasional boleh menimbulkan perpecahan. Menurut beliau, gejala itu memberi gambaran negatif terhadap kemampuan berfikir, berhujah dan sifat saling menghormati ketika berhadapan dengan perbezaan. Beliau dipetik sebagai berkata sentimen 3R amat sensitif di negara ini apabila ianya boleh mencetuskan prasangka buruk, ketegangan dan perpecahan. Sejarah telah membuktikan kerosakan yang timbul seperti peristiwa 13 Mei, pergolakan kaum di Afrika Selatan dan Amerika Syarikat. Sebagai negara yang mempunyai masyarakat majmuk dengan kepelbagaian kaum, agama dan budaya, prinsip yang wajar dipegang bukannya dengan kayu ukur kaum atau agama semata-mata, tetapi prinsip keadilan, kebenaran dan kemanusiaan, ujarnya ketika dihubungi Harapan Daily. Dia berpendapat kenyataan berunsurkan 3R tidak boleh dibiarkan berleluasa sehingga boleh merencatkan kemajuan serta potensi negara dan rakyat. Ahli Parlimen Ledang tersebut juga mengingatkan agama Islam tidak pernah menghasut penganutnya untuk menyemai kebencian antara satu sama lain. Sebaliknya, kata Syed Ibrahim, rasa benci yang dilemparkan kepada kumpulan berbeza berpunca daripada minda tertutup terhadap nilai majmuk dan kepelbagaian. Dalam konteks Islam, orang yang mulia tidak disandarkan kepada warna kulit, kedudukan atau kaum, tetapi kepada mereka yang paling bertakwa. Juga penyampaian agama atau hujah tidak didasarkan kepada kaedah penyampaian pelampau atau ekstrim yang menghina agama atau kaum, tetapi melalui hujah, hikmah dan akhlak, tegasnya. Pendirian yang sama turut disuarakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah Ahmad Musta'in Osman. Beliau juga menggesa Kerajaan Perpaduan menggunakan segala peruntukan undang-undang sedia ada bagi menangani isu penghinaan membabitkan unsur 3R di negara ini. Menurutnya, akta dan undang-undang sedia ada sudah merangkumi serta mencukupi untuk menghukum sesiapa sahaja yang cuba mewujudkan sebarang isu berkaitan 3R. Gunakan semua undang-undang yang ada di negara ini untuk menyekat 3R, tidak kira undang-undang sekecil mana pun untuk disabitkan dengan kesalahan. Manusia ini takut dengan undang-undang. Jangan biarkan sesiapa pun, walaupun dia presiden PAS sekalipun, tetapi kalau ada unsur-unsur tersebut, yakni 3R, kena ambil tindakan segera, katanya, seperti dipetik Harapan Daily kemarin. Ahmad Musta'in berharap pihak kerajaan dapat memandang serius gejala penghinaan yang merangkumi 3R dengan mengambil tindakan proaktif bagi menghalangnya terus berleluasa. Saya bersetuju dengan tindakan Perdana Menteri dan kerajaan untuk saman dan buat laporan polis kerana situasi ini semakin membimbangkan dan perlu diberi perhatian serius. Tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang melakukan penghinaan terhadap isu 3R. Kalau tidak, ia akan berterusan dan memberi kesan kepada Pakatan Harapan, tegasnya. Beliau menegaskan kebebasan bersuara bukan bermakna seseorang boleh bercakap apa sahaja yang disukai kerana dikhawatiri akan menimbulkan kesan ke atas orang lain daripada sudut maruah, kehormatan dan harga diri. Pada 8 April lalu, Setiausaha Polis Diraja Malaysia PDRM, Datuk Nursia Muhammad Saaduddin memberitahu media bahawa sebanyak 7 kertas siasatan dibuka sejak 27 Mac sehingga 6 April lalu berkaitan kes penghinaan institusi diraja, penghinaan agama dan membabitkan unsur perkauman. Tegas beliau, pihak Polis Diraja Malaysia PDRM telah menubuhkan task force
khusus untuk siasatan melibatkan isu 3R pada 22 Mac lalu yang diketuai pengarah Jabatan Siasatan Jenayah. Perkara itu selari dengan peruntukan artikel 145/3 Perlembagaan Persekutuan, manakala 4 kes lagi masih dalam siasatan pihak Unit Siasatan Jenayah Terkelas atau USJT, katanya dalam satu kenyataan. Terdahulu satu kertas siasatan dibuka ke atas Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Ketua Pemuda PAS Pulau Pinang Muhammad Fawaz Muhammad Jan berhubung kenyataan mereka yang berunsur berkauman. Abdul Hadi yang juga ahli Parlimen Barang itu disiasat berdasarkan kenyataannya dalam rencana minda Presiden pada 15 September 2022 yang bertajuk Mengapa PAS Menolak Pakatan Harapan. Ramai dalam kalangan PH tidak beriman, berakidah dan bermoral, yakni berakhlak secara terbuka, mengumpulkan kumpulan perasuah dan penerima rasuah, kata Abdul Hadi. Sementara itu, ahli Parlimen Perkhidmatan PAU Ustaz Muhammad Fawaz Muhammad Jan disiasat berdasarkan kenyataan yang dimuat naik di halaman Facebook Fawaz yang berbunyi, dalam sirah belum pernah ada sejarah kafir ada keinginan untuk memartabatkan agamamu wahai Muslim, tetapi menjatuhkan agamamu selalu diingatkan dalam Al-Quran. Ketua Pemuda PAS Negeri Terengganu Ustaz Muhammad Harun Isa berkata ia hanyalah tindakan politik dan terdesak pihak kerajaan yang ketandusan isu untuk mengaitkan pembangkang dengan kesalahan. Isu lama dan sudah reda seperti mereka ini, yakni kerajaan, tetapi mentaliti masih pembangkang. Menghangatkan sesuatu isu supaya rakyat pandang serong kepada PN, katanya di Petik Harakat Daily 10 April lalu. Menurut laporan, beliau membidas bahawa kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terlalu mudah terasa di mana disindir dalam logat Terengganu sebagai lembut sangat dengan langsung tidak boleh ditegur. Kelakar, kenyataan kedua-dua pemimpin PAS yang menyakitkan hati kaum tertentu di negara ini katanya hanya sekadar teguran. Sedangkan kenyataan itu merupakan tuduhan yang dilemparkan kepada Pakatan Harapan untuk menghasut agar masyarakat majmuk di negara ini sentiasa memandang serong antara satu sama lain. Tak kalah pengarah Jabatan Siasatan Jenayah yang baharu, Datuk Seri Ayub Khan Maidin PJ, sampai nak siasat perkara tersebut kalau ia semata-mata teguran. Apa Perikatan Nasional buat untuk memperbaiki hubungan kaum, agama dan institusi istana dalam tempoh masa berkuasa selama 33 bulan? Tepuk dada, tanyalah hati. Sejujurnya, siapa yang banyak kali menderhaka kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah selama ini? Siapa yang memperlekeh titah perintah Raja-Raja Melayu sebagai ketua agama di negeri-negeri kalian berlindung? Pesan nenek moyang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana mafakat. Tentunya anda masih ingat Menteri Besar Perlis Muhammad Shukri Ramli pada 12 Disember tahun lalu telah mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kementerian Keuangan bagi membincangkan isu berkaitan pembangunan Perlis dan rakyatnya. Muhammad Shukri berkata antara perkara yang dibincangkan adalah mengenai projek pembangunan di negeri Perlis. Pertemuan baik, Alhamdulillah, banyak sokongan daripada Perdana Menteri, katanya di petik bernama. Ketika itu ramai yang terpegun dengan diplomasi Anwar yang dilihat luar biasa. Sesiapa pun boleh bertemu beliau dan atas semangat persekutuan, Anwar menyantuni sesiapa sahaja termasuk pemimpin pembangkang asalkan demi rakyat dan negara. 2 hari lalu, Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob pula mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri di Putrajaya. Pertemuan tersebut berlangsung kira-kira 3 minggu selepas Dewan Undangan Negeri Dun Kelantan meneruskan usul supaya Ahmad meneruskan segera rundingan dengan Anwar bagi mengembalikan hak royalti minyak. Melalui hantaran di Facebooknya, Ahmad menggambarkan pertemuan dengan Anwar itu berlangsung dalam suasana penuh mesra dan memberi harapan buat Kelantan. Kunjungan hormat penuh mesra tersebut antara lain membincangkan pelbagai perkara khususnya berkenaan keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Kerajaan negeri yakin pertemuan pada hari ini akan menghasilkan kebaikan kepada Kelantan selaras dengan semangat persekutuan demi kepentingan rakyat, kata Ahmad di Petik Malaysia Kini. Sekali lagi, pemimpin pembangkang bertemu Perdana Menteri dengan rasa senang hati dan berlapang dada. Kenapa? Kerana kedatangan mereka disambut dengan penuh hormat dan luahan hati rakyat didengar dengan penuh tekun serta mendapat respon yang baik. Ya, mereka adalah pembangkang. Mereka adalah Menteri Besar Negeri Pembangkang.
tak pernah disisihkan dan tidak pula mereka merasa tersisih. Itulah yang dikatakan diplomasi dan profesional, bukan membawa perangai budak-budak yang menjadi bahan ketawa orang. Pengerusi Pakatan Harapan PH Kedah Datuk Wira Mahfuz Omar menyarankan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nur agar mempelajari hal pengurusan pentadbiran negeri daripada Menteri Besar Kelantan dan juga Perlis itu, terutamanya dalam menjaga hubungan dengan Kerajaan Persekutuan. Menurutnya, sikap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeneri itu berbeza dengan kepribadian Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob yang dilihat mempunyai hubungan profesional dengan Kerajaan Pusat sejak menjawat jawatan tersebut walaupun tidak sealiran politik. Sepatutnya Sanusi belajar sama ada daripada orang baharu. Cikgu Muhammad Syukri Ramli, Menteri Besar Perlis, dia lebih berhemah. Mungkin kerana latar belakangnya sebagai cikgu, dia mempunyai teknik untuk menarik perhatian dan bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan, katanya dalam satu kenyataan seperti dipetik Sidang Harian semalam. Beliau berkata demikian bagi mengulas beberapa isu pergeseran antara Muhammad Sanusi dan pemimpin Kerajaan Persekutuan. Hal terbaru adalah dakwaan beliau kononnya cuba disingkirkan daripada Majlis Keuangan Negara. Memetik laporan akhbar pada Ahad lalu, Menteri Besar Kedah itu berkata ada usaha menamakan Setiausaha Kerajaan Kedah Datuk Norizan Ghazali sebagai penggantinya dalam Majlis Keuangan Negara. Mahfuz yang juga pengerusi Majlis Pimpinan Perpaduan Negeri Kedah berkata sekiranya Muhammad Sanusi berterusan bergeseran dengan kepimpinan Kerajaan Pusat, rakyat Kedah akan merasai kesannya khususnya melibatkan pembangunan negeri pada tahun akan datang. Jelasnya, Menteri Besar Kedah itu perlu tahu untuk membezakan kedudukannya sebagai seorang ahli politik dan juga ketua kerajaan negeri khususnya dalam urusan dan program rasmi melibatkan kerajaan negeri. Bagi saya satu kerugian kalau beliau berterusan dengan sikap sedemikian. Akhirnya, kalau dia masih kekal Menteri Besar termasuk selepas pilihan raya negeri PRN akan datang, saya fikir malang bagi rakyat Kedah untuk tempoh 5 tahun. Kita takkan dapat melihat kelajuan program pembangunan di Kedah. Saya fikir jika terus timbul ketegangan, pelabur pun akan takut sama ada pelabur sedia ada ataupun yang baharu. Pelabur akan fikir untuk datang melabur ke Kedah, ujarnya. Betul. Kerjasama yang baik antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan harus berjalan lancar bagi memastikan Kedah menerima manfaat daripada kerajaan persekutuan. Sikap Sanusi yang suka berbalah mungkin memberi keuntungan politik buat dirinya kerana mendapat sokongan rakyat, tetapi dengan kelemahan sikapnya yang suka bergaduh itu, ia akan merugikan rakyat. Tindakan Muhammad Sanusi dan beberapa adun mewakili PAS yang berterusan menyentuh dan mencabar isu berkaitan Pulau Pinang juga perlu dihentikan segera. Juga kenyataan yang menyentuh isu perlembagaan dan kedaulatan kedua-dua negeri tidak sepatutnya dikeluarkan Menteri Besar itu. Walaupun politik luas, tetapi apabila dilanggar sehingga disentuh isu sensitif, itu sudah dikira ekstremisme dan ia tidak boleh berlarutan. Kalau betul Sanusi memerlukan sokongan politik sekalipun, janganlah bermain dengan perlembagaan. Nasihat percuma untuk Sanusi, pimpinan Kedah perlu berhenti menggunakan sentimen sensitif dalam memenangi atau mempopularkan sesuatu pihak, tetapi akhirnya merugikan rakyat. Tidak guna hanya mainkan sentimen untuk ambil hati orang, tetapi bawa kerugian kepada pembangunan negeri. Tanpa Kerajaan Persekutuan, semua infrastruktur tidak boleh dibangunkan di Kedah. Pelabur tidak boleh dibawa masuk untuk projek berimpak tinggi seperti yang berlaku di Kulim. Kepada Sanusi dan kuncu-kuncunya, jangan jadi bodoh sombong. Menidakkan kepentingan Kerajaan Persekutuan adalah sesuatu yang amat merugikan. Bodoh biar boleh diajar, sombong biar boleh ditegur, cerdik biar boleh ditumpang. Dalam tulisan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang di Facebook bertajuk Barat dan PBB lebih bersimpati kepada Zionis. Beliau mengecam bahawa negara Barat dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu lebih berpihak kepada negara haram Zionis Israel walaupun Zionis melakukan keganasan secara terbuka terhadap rakyat Palestin dan menceroboh Masjid Al-Aqsa, tempat suci umat Islam. Abdul Hadi juga berkata Zionis yang paling zalim itu boleh melakukan apa sahaja dan memiliki senjata pemusnah yang diharamkan oleh masyarakat antarabangsa yang berperi kemanusiaan. Kenyataan tersebut menegaskan betapa besar pengaruh Yahudi Zionis terhadap semua negara berkaitan dan negara di bawah naungannya melalui pengaruh money, media and management, iaitu wang, media dan pengurusan, ujar Abdul Hadi. Malah, timbalan pengurusi Perikatan Nasional itu mendakwa pengaruh tersebut sangat kuat dipergunakan bagi kepentingan Israel yang diwajibkannya dengan segala cara dan pendekatan.
Tabung keuangan antarabangsa IMF, Bank Dunia, semua agensi media antarabangsa termasuk media baharu dan pertubuhan antarabangsa bahkan PBB dan cabang-cabangnya ternyata sangat kuat berada di bawah pengaruh Zionis sehingga mengacau demokrasi yang menjadi kebanggaan mereka. Malah beliau mengecam situasi umat Islam yang menurutnya berpecah belah dan lemah akidahnya kerana masih dibayangi serangan pemikiran ideologi asing walaupun sudah merdeka dan penjajah sudah pulang ke negara asal masing-masing. Negara-negara Islam yang dikurniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebakaran yang ramai, tenaga manusia yang berlebihan, hasil bumi yang melimpah ruah dan pelbagai lagi berada dalam kedudukan penting di peta muka bumi tetapi berada dalam keadaan berpecah dan berselerak. Sehingga kini negara-negara Islam masih menjadi buah catur permainan negara besar yang berada di bawah pengaruh Zionis. Hasilnya ada yang diperhambakan laksana lembu susu yang diperah oleh gembalanya, tegas Abdul Hadi. Demikian dahsyatnya ayat-ayat kebencian yang dilontarkan Abdul Hadi terhadap Barat dan media yang katanya menjadi alat mereka. Malang sekali. Ayat-ayat penuh emosi Abdul Hadi terbang entah ke mana hanya kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil pendekatan rundingan terhadap isu pertindihan kawasan yang kaya dengan minyak di Laut Cina Selatan antara Malaysia, China dan beberapa negara ASEAN yang lain. Ini susulan kenyataan Perdana Menteri yang menyifatkan Tan Sri Mahyadin Yassin sebagai individu yang bermasalah dan tidak meneliti kenyataan yang dikeluarkan beliau sebelum itu. Mahyadin ini dia banyak masalah sekarang. Dia tak baca apa kenyataan saya. Tiada langsung saya sebut saya nak tolak ansur dan ini yang saya sampaikan kepada pemimpin-pemimpin China yang tidak dilakukan beliau. Anwar menegaskan walaupun China menyatakan adanya pertindihan, Malaysia akan meneruskan projek tanpa kompromi. Projek cari gali Petronas akan tetap berjalan di kawasan yang kita percaya milik negara, tegasnya. Anwar juga membidas kenyataan Presiden Bersatu itu yang mendakwa beliau mengeluarkan kenyataan yang cuai berhubung kedudukan negara di Laut Cina Selatan. Ini adalah masalah pembangkang yang dia tidak dapat nak tumpukan, tidak hadir parlimen, tidak dengar pandangan dan tidak baca ulasan kerana kita konsisten sebut projek cari gali ini diteruskan. Memang China kata ada bertindih, jadi saya kata bincang, takkan nak perang, tempelaknya. Dan berkata demikian sebagai mengulas kenyataan pengerusi Perikatan Nasional itu dilaporkan berkata, kenyataan Anwar berhubung isu berkenaan sebagai tidak bertanggungjawab selain menggadai maruah serta kedaulatan negara. Seolah-olah tidak puas hati dengan penjelasan Anwar, akhbar lidah rasmi PAS Harakat Daily memetik satu tulisan di Facebook dari kumpulan yang menamakan dirinya Q Gen Analyst yang hanya mendapat 9 tanda likes, 1 marah, 2 komen dan 1 perkongsian. Kelakar. Menurut laman tersebut, isu ini mendapat respon dari netizen di Facebook dengan 48k engagement dan Twitter mendapat 17k engagement. AI mendapati page Tan Sri Mahyadin mendapat engagement tertinggi dengan 19.3k dan disusuli page portal berita harian Metro 5.6k dan Sinar Harian 3.9k. Manakala di Twitter, ciapan @HazikCaptain mendapat engagement tertinggi sebanyak 4.9k. Isu ini mendapat perhatian media antarabangsa @Reuters dan @AFP. Sekitar 75% komen netizen kritis terhadap kenyataan Perdana Menteri. Antara komen netizen adalah Perdana Menteri tidak berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan selaku pemimpin negara dan dilihat tidak tegas dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kenapa tak petik jom channel yang memiliki lebih 475,000 subscribers? Rentasan berita 1350 yang menyiarkan ulasan terhadap berita berkenaan dan kenyataan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof telah mendapat lebih 77,000 viewers, lebih 1,200 likes yakni suka dan 422 komen dan tiada dislike langsung. Kenapa tak masukkan sekali Jom Channel jika kelompok ini benar-benar satu educational research center? 77,000 viewers bukanlah angka tertinggi yang pernah dicapai oleh Jom Channel. Tetapi adakah bilangan ini tidak bermakna apa-apa dalam senario politik di negara ini yang memahami bahawa politik antarabangsa itu amat rumit dan bukan semua seperti idiom bahasa Inggeris Dick, Tom and Harry boleh faham. Rundingan merupakan satu kaedah penyelesaian pertikaian dalam perhubungan antarabangsa iaitu satu cabang penting politik antarabangsa. Ia proses yang kompleks melibatkan pelbagai pemain dan bukan mudah difahami oleh semua orang. Lebih-lebih yang tidak pernah menghadap teks sains politik di mana-mana institusi pengajian tinggi. Sudah tentu negara barat yang menguasai pemikiran
gergasi media mereka seperti Reuters dan AFP sangat bimbang dengan apa juga rundingan antara Malaysia dan China. Ini kerana Barat mahu dilihat oleh negara-negara gabungan ASEAN sebagai polis dunia yang memantau semua lautan termasuk lautan Pasifik yang bersambung dengan wilayah maritim ASEAN, Laut China Selatan. Adakah selepas ini bagi Perikatan Nasional khususnya PAS, Barat yang dianggap sebagai sekular dan media yang digelar lidah syaitan sudah boleh digunakan sebagai rujukan? Untuk rekod sehingga hari ini, isu pertindihan tuntutan negara-negara ASEAN dan China bagi kawasan perairan Laut China Selatan masih belum dapat diputuskan. Agak-agaklah nak tunjuk pandai pun, silap langkah jadi pandai. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.